الشر ولك بنعمتك وأبو بذنبي في ذنوب لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Adapun nikmat iman, amal dan ketaatan ini, perbincangannya pada perbincangan yang gaib, tidak nampak pada kasat mata kita, zahir pada kejadian benda tak nampak. Adapun nikmat yang kecil, yakni nikmat dunia, itu zahir pada kasat mata, boleh nampak jemaah sekalian. Namun inilah dia ujian untuk kita mengimani ganjaran yang besar, yang kekal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhum hadis, Nabi suruh kita berharap kepada perkara yang mengembirakan kita. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu. Nabi kata. Maka yang mengembirakan kita jemaah sekalian adalah itulah ganjaran yang hakiki. Ganjaran yang besar abadan abadah. Yakni pahala yang membawa kepada ridha Allah dan membawa kita ke Jannatul Firdausi. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang Allah tempatkan kita di dalam syurga Firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita lagi sekali bersama-sama jemaah sekalian duduk dalam suasana ketaatan. Kita duduk dalam taman-taman syurga, Raudhah min Riyadhil Jannah. Yang mana jemaah sekalian semua yang hadir pada malam ni, saya dan semua jemaah sekalian, semua sedang diperjalankan sebenarnya. Dah pun berlaku tadi Isra' pada diri masing-masing. Dah start dah tu. Kita nak bincangkan tentang Isra' wal Mi'raj, namun kita nak tengok sudut pandang adakah dia ni boleh berlaku dalam hidup kita. Tapi jangan aku Nabi sudahlah. Kan habis cerita ni boleh berlaku kat aku ni, dalam sekali mengaku Nabi. Sudah. Kita nak ambil perbincangan kita malam ni jemaah sekalian.
Sudut pandang kepada ibrah melalui sirah. Lalu kita pecahkan pada 3 bahagian perbincangan kita. Sebelum Isra' wal Mi'raj, ketika Isra' wal Mi'raj, selepas Isra' wal Mi'raj. Yang mana perbincangan ini mengambil masa kurang dalam 3 jam lah. Kita boleh jemaah sekalian. Jadi tuan-tuan duduk, saya balik lah. InsyaAllah tak lama, kejap dia. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah diberi peluang untuk diisra'kan, diperjalankan datang sampai sini. Isra' ni diperjalankan, bukan jalan sendiri jemaah sekalian. Kalau jalan sendiri, ikut kita sendiri, rasa tak sampai malam ni. Melencong ke Aeon tu pergi tadi. Tak mana-mana pergi dah. Kita datang masjid ni bukan dengan kaki semata-mata, tapi datang masjid dengan hati. Diperjalankan Isra', itulah diperjalankan dari rumah masing-masing ke Masjid Al-Huda. Kemudian daripada Masjid Al-Huda ini, apa yang kita buat tadi, kita telah solat. Maka solat itu adalah misi besar, kisah besar, syariat besar yang menjadi intipati penting dalam Isra' Mi'raj ini. Itulah mendapat syariat atau mandat besar, iaitu solat. Dan kita bila mari masjid, sekalian, kita Isra' tadi, mari Isra', bukan jalan sendiri. Ingat, kita diperjalankan. Syukur Alhamdulillah. Maha suci Allah, Maha suci Allah memperjalankan kita ni. Kalau ikut kita penat, letih, hujan, malas, semua cukup lah manusia ni. Nak datang jalan ke syurga, Tok Sah kata, insya-Allah saya boleh Ustaz. La, kata Allah dalam mafhum hadis, malaikat ni disuruh tengok keadaan syurga jemaah sekalian. Tengok dalam keadaan syurga tu dia. Dalam syurga ni, kalau tahulah dalam syurga macam mana. Dan antara perkara yang Nabi ketika diisrakan, Nabi diperlihatkan syurga dan neraka. Bila malaikat tengok syurga, bila digambarkan kejadian syurga itu, dia tengok. Lalu malaikat berkata, kalau macam ginilah kejadian syurga, semua orang nak masuk syurga. Wallahi jemaah sekalian, kita baru tengok tempatnya cantik-cantik dekat, kita tengok medsos kan, macam-macam tempat ada tak? Kalau kata bagi pergi percuma, rasa semua nak pergi tak? Tapi Allah suruh tengok di luar syurga apa ada. Sekali malaikat tengok, kalau macam inilah rupa luar syurga, rasa tak ada seorang pun masuk syurga. Luar syurga ni perkara yang paling nafsu tak suka. Meluat, malas betul, berat, payah, tak suka. Tapi sebab apa malam ni kita boleh datang ramai ni? Alhamdulillah, sebab Allah perjalankan kita. Kalau atas diri kita, wallahi, atas saya sendiri pun tak sampai mas sekalian, tak jamin, tak boleh. Minta tolong ya Allah, mudahkan perjalanan ini. Maka datanglah kita malam ini, diperjalankan. Nak pula perjalanan kita itu bawa ke majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu taman syurga. Sedia maklum, masuk syurga bukan dengan amalan kita. Nabi kata mafhum hadis, masuk syurga dengan rahmat Allah melalui amalan lah. Macam mana dapat rahmat? Susah-susah beramal. Beramal kerana mengenal. Beramal kerana mengenal. Mengenal siapa empunya pemilik alam jagat raya ini, iaitu beramal dengan iman yang benar. Maka Allah bagi rahmat. Sebab rahmat masuk syurga. Tapi datang majlis ilmu jemaah sekalian, majlis ilmu Nabi nisbahkan sama macam berada di Raudah di Madinah, Masjidin Nabawi. Macam mana fadilatnya, iaitu masuk tanah antara tempat Nabi kata, antara makam Nabi, antara baina makam wa mihrab itu, tempat kita masuk pijak tu, tanah itu ada di syurga. Jadi kafiat ni sama ni mas sekalian. Doa mustajab. Jadi sepanjang kita berkongsi, kita ada dalam suasana taman syurga ni, doa mustajab jemaah sekalian. Doalah fi kulli hajat dalam hati. Niatkan, ya Allah, mustajabkanlah doaku ya Allah. Tu doa almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu saja, blanket approval. Doa blanket approval. Macam mana? Ya Allah, jadikanlah doaku makbul pada bila-bila masa. Jadi tuan-tuan lintahkan dalam hati, niatlah sementara majlis ilmu berlangsung berjalan ni, dalam hati niat, ya Allah, selesaikan semua masalahku, kabulkan hajat aku ya Allah. Sambil kita dengar kuliah, sambil kita niat atas segala hajat jemaah sekalian. Alhamdulillah,
Kita masih lagi membincangkan suasana yang baru saja berlaku, kalau ikutkan tarikhnya semalam. Ini bertepatan dengan 27 Rejab. Pada tahun ke-12 kenabian berlakulah satu peristiwa yang dinamakan peristiwa agung. Peristiwa yang menjadikan satu anjakan yang besar dalam kehidupan, yang memberikan kesan kepada perkembangan Islam yang mampu berkembang ke seantero dunia. Cetusannya bila Isra' Mi'raj. Jadi barang siapa jemaah sekalian yang mampu mengambil ibrah, mampu menghayati, mampu menyelami kisah Isra' wal Mi'raj, tidak mustahil hidupnya juga akan memberi kesan kepada perkembangan, kemajuan, kehebatan. Ini yang berlaku. Sebab tu kita ambil pendekatan, kita nak bincangkan apa ibrah atau pengajaran, kesan yang boleh berlaku dalam hidup kita melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baik. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni saya diperjalankan naik mirip-mirip buruk lah, tapi tak boleh lawan Nabi lah. Semalam saya selama di Ulu Langat naik kereta lah. Tak ada nak naik buruk tu, malam ni sempat saya naik. Tu ada buruk di luar sana. Jadi nak ceritanya perjalanan ni jemaah sekalian, dalam hidup ni kita ada perjalanan. Hidup ni adalah satu perjalanan. Perjalanan kepada satu destinasi ke satu destinasi. Antara destinasi umur, destinasi susah ke senang, destinasi sakit ke sihat, dan jarak ke jarak, satu tempat ke tempat. Ini perjalanan hidup. Persoalannya dalam kehidupan kita ini, kita kait dengan ibrah. Adakah perjalanan hidup kita ini kita mampu kaitkan, atau kita mampu bangunkan, atau kita mampu perjalankan bersama dengan kekuasaan Allah? Ini intipati yang pertama. Perjalanan hidup kita, adakah kita mampu sepanjang kita dari awal kita lahir, kemudian akhir balik, kemudian sekarang ini, adakah mampu kita sedang merasai satu perjalanan yang berserta dengan kekuasaan Allah? Itu nombor satu soalan. Kerana kesan daripada perjalanan berserta dengan kekuasaan Allah ni luar biasa jemaah sekalian. Boleh kata dalam satu perkataan, miracle, keajaiban. Kita jangan hanya tergantung dengan theoretical dan practical semata-mata. Namun theoretical dan practical yang tepat, teori yang benar, practical yang benar, mampu menghasilkan miracle. Itu yang berlaku. Dan orang Islam beriman ada ekstra pada miracle, keajaiban. Itulah mukjizat kalau bagi para anbiya. Mukjizat. Kalau bagi orang saleh, karamah, maunah, pertolongan Allah. Jadi hidup ini jemaah sekalian, memang kita akan banyak destinasi perjalanan satu dari satu tahap ke tahap. Maka saya melihat Isra' wal Mi'raj ini memberi satu input yang cukup besar untuk kita gali bagaimana nak faham perjalanan hidup kita dengan kalimah. Ini kata kunci jemaah sekalian. Ini akan sering kali kita pakai bila-bila masa ni. Apa dia? Diperjalankan. Diperjalankan. Perjalanan yang diperjalankan. Beza perjalanan dengan liku-liku kehidupan, perjalanan yang saya sendiri hadapi. Ustaz tahulah apa hidup saya, tahulah, entahlah, dia mula kata, nampak diri dia. Tapi kalau kita kaitkan kepada perjalanan yang diperjalankan, apa bincangan dia lain. Bila sebut diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau kita kait dalam intipati kepada Isra' Mi'raj ni adalah tauhid, perbincangan akidah dan tunjangnya tauhid. Sifat hidup jemaah sekalian bukan sifat kita. Mari kita kaji sekejap. Sifat hidup bukan sifat kita. Kita dihidupkan. Sifat hidup sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi hidup itu milik Allah. Lawan berhidup mati, siapa kita? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Mati merujuk juga pada istilah tiada. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu dulu tiada, kamu mati. Maka kita boleh lihat di sini bahawasanya sama konsep dengan hidup dan dihidupkan. Kita bukan hidup sendiri.
Dan tak ada ikhlas sendirian. Dan tak ada ikhlas sebatang kara. Malaikat Raqib ada di kiri kanan kita. Dan yang paling penting, Allah berserta dengan hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kemana saja kamu berada, aku ada. Persoalannya nak rasa dan nak menghayati perkataan itu. Maka nak menghayati dan nak melihat kesan dia, maka kita lihatlah perjalanan Isra' wal Mi'raj yang berlaku pada Nabi SAW ini. Sebelum berlaku Isra' wal Mi'raj, jemaah sekalian, ini fasa pertama perbincangan. Nabi SAW mendapat wahyu ketika umur 40 tahun. Dan dalam tempoh 10 tahun kenabian Nabi menyebarkan dakwah Islamiah secara sulit, ada dua orang ini, insan ini yang menjadi tunjang kepada dakwah Nabi SAW. Yang pertama itulah isteri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra. Yang kedua itulah pak saudara Nabi Abu Talib. Besarnya peranan kedua-dua insan ini, mempunyai lapangan yang masing-masing mempunyai peranan yang besar. Kalau melihat pada isteri Nabi SAW itu peranan yang paling besar lah. Kerana apa? Manusia yang pertama masuk Islam. Manusia pertama masuk Islam itulah isteri Nabi. Ini ada perbahasan khusus sebenarnya. Kalau bab manusia pertama masuk Islam, isteri Nabi, dan ia perbincangan tentang suami isteri. Ini satu perbincangan besar nak dikembangkan pada pembangunan rumah tangga. Kalau kita ikut model rumah tangga Nabi SAW, kalau mana yang memperjuangkan isteri pertama ni, dia kena jadi macam mana isteri Nabi SAW itu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Apa dia? Yang menyokong perjuangan suaminya 110%. Ya Nabi Ustaz memanglah sokong. Bahasa Jawa, are you sure? Are you sure boleh sokong? Kerana waktu itu sangat asing Islam. Bada'al Islamu gharibah, sangat asing. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra itu golongan bangsawan yang harta banyak, kemudian tahu masuk Islam, dibuang. Seluruh penduduk Mekah, hampir seluruh, dalam tempoh 10 tahun, saya cerita 10 tahun ni, dah 10 tahun itulah dua insan ini dipanggil oleh Allah. Dalam tempoh 10 tahun 70 orang ni masuk Islam. Nabi di pulau, Nabi disisihkan daripada gelaran Al-Amin. Nabi bertukar mereka menggelarkan Majnun gila. Isteri mana yang sanggup tanggung perubahan culture dan landscape hidup seseorang atau rumah tangga itu? Isteri mana sanggup tanggung? Kalau tahu macam inilah bang, saya kahwin dengan abang, udah orang kata abang sesat, abang tahu tak? Dah tentulah yang sikit. Mereka golongan majoriti, waktu tu Islam minoriti. Macam mana nak yakin? Tapi itulah semangat bila kata Allah dah pilih dan manusia pertama masuk Islam tanpa prejudis, tanpa soal jawab, tanpa berhujah. Kalau benar Islam ni benar, abang hujah dengan saya. Tak ada. Tak ada hujah-hujah mas sekalian. Dengan nama Allah terus beriman. Bayangkan orang yang pertama masuk Islam dan seringkali memberi semangat balik kat luar, kena Nabi macam-macam kenalah kat luar. Kena baling ni najis, kena solat, kena letak najis unta balik dengan kotor. Siapa yang sambut? Itulah isteri Nabi. Nak hantar makanan sebelum Islam gua Iraq, siapa? Itulah isteri Nabi. Sampai ketika nak wafat itulah, kalau habis semua harta tulang belulangku, kalau boleh dijual silakan ya Rasul. Kalau engkau dapati semua orang tak sokong kau, aku sokong kau. Ya Allah, mana tak nangis Nabi kehilangan isteri yang hebat begitu. Kita jangan jadi isteri yang mana bila meninggal, Allah lega aku ni. Awak ni sunyi di rumah ni tak bebas hari tak sah saja.
Sayyidatina Khadijah radhiyallahu bukan isteri yang membebel. Istilah membebel tak patut ada pada seorang isteri, kerana nak bercakap sepatutnya kena ada kebenaran daripada seorang suami. Dalam kitab Muhimmah, bila suami kata nak cakap apa, okey bang, sebenarnya kalau suami kata tak cakap, diam nak kat situ. Kalau ikutkanlah, ini tak sempat, saya isteri, gini kan konten terbaru kan, saya isteri, suami nak cakap, saya suami, diam. Suami nak cakap, dia diam. Suami banyak diam. Okey. Sebab nak bagi impact, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini berlaku keadaan perjalanan hidup Nabi, Nabi diperjalankan suatu keadaan yang mana kematian insan yang sangat disayangi. Sayang tu bukan sekadar makhluk semata-mata, kerana sayang yang hadir dari hati yang mengenal Allah, yang menerima perjuangan Nabi SAW, yang tidak membebankan Nabi, sehingga diriwayatkan wajah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra ini balik luar ada masalah, balik rumah hilang masalah. Tengok muka saja hilang masalah. Itu ciri isteri solehah. Bubukan isteri, ustaz, suami tak ada ke? Dah macam gitu ciri isteri, nak macam mana? Dan memang itu pun. Tengok ciri antara Nabi kata, tengok wajahnya, sejuk hatinya, penyejuk mata. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Dia nyanyi lagu bidadari tu kan. Alih-alih balik, tengok tak ada, meninggal. Siapalah nak sokong aku ni? Dalam surah Al-Fat ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan huda wa dinil haqq, petunjuk dan agama kebenaran. Agama yang pertama ulama syarahkan inna dina indallahil Islam, yang kedua adalah the way of life. Ujung ayat itu Allah kata apa? Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Pada tahun ke-10 kenabian benar-benar terzahir ayat ini. Nabi ditarik atau dipanggil dua insan penting, sehingga Nabi seakan rasa keseorangan. Walaupun lain-lain ada, tapi yang bagi dua insan penting, cukup Allah jadi saksi. Waktu itu kematian isteri Nabi dan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi ni apa yang paling Nabi menyayat hati ni, ketika nak wafatnya, kematiannya pak saudara Nabi, Allah takdirkan pak saudara Nabi yang menjaga Nabi, yang menjadi KDN, Kementerian Dalam Negeri, tak berani sentuh. Tu KDN tu lah. Dihormati golongan keturunan Nabi Abdul Muttalib ni, pembesar Mekah, dihormati. Kita ni memang kita buat sunnah Nabi, kita selawat Nabi, ibarat macam kita menyokong Nabi. Tapi sebenarnya jemaah sekalian, kalau difikirkan, iman ni jemaah sekalian milik Allah. Belum tentu kalau kita kata ya Nabi, tiba-tiba kita ditakdirkan tidak bersama Nabi. Allahu Akbar. Sebagai contoh, ramai yang bila datang Mekah, Madinah, nak masuk Raudah kan, walhan yang pertama ziarah Rasulullah. Mereka sibuk nak masuk Raudah. Mereka lupa yang utama ziarah Rasulullah. Bila nak ziarah, satu soalan yang kita timbulkan, Nabi nak jumpa kita ke? Nak ke Nabi jumpa kita, walaupun tahu Nabi ni dengan umatnya memang Nabi akan jaga semua. Tapi ada golongan yang Allah takdirkan nanti tanpa sedar berlaku perkara yang menyimpang daripada ajaran yang benar. Ni berlaku dekat pak saudara Nabi. Nabi cukup sedih lah. Orang yang disayangi, yang penting meninggal. Kemudian pak saudara Nabi meninggal pula, tak ditakdirkan mengucap. Agak-agak apa perasaan kita? Allahu Akbar. Maka ulama' tak cukup dengan itu. Kematian ini selang berapa bulan, maka Nabi pun pergilah ke Taif untuk mencari ataupun untuk melihat peluang mungkin ada berada di Taif. Kerana di Mekah waktu itu Nabi kena keluar seketika sebab pak saudara Nabi dah tak ada. Ancaman dah mula nak berlaku. Sehingga kan daripada Taif Nabi balik, Nabi kena buat satu perjanjian dengan seorang yang berada di Quraisy waktu itu di Mekah untuk jadi jaminan bagi Nabi.
Di Taif pula Nabi kena halau jemaah sekalian. Tak cukup dengan halau, Nabi dibaling batu. Berdarah-darah Nabi pergi dengan angkat Nabi Zaid bin Harisah. Nak dakwah dengan penduduk Taif, seorang pun tak masuk. Bayangkan tuan-tuan, bukan dekat lagi Taif, kita naik bas pun berapa jam juga. Nabi jalan kaki balik-balik, tak ada hasil, tak ada. Sekali Adas, seorang hamba yang menjaga ladang, dia yang masuk Islam daripada Iraq. No. Dirangkumkan ketiga-tiga cerita besar ni, maka itulah ulama mengatakan bahawa itulah tahun duka nestapa bagi Nabi Muhammad SAW. Okay, jemaah sekalian, kita tengok apa ibrah yang kita belajar sebelum Isra. Maka di sini berlaku satu keadaan yang mengguncang perasaan lah. Kita ada dua, hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Perasaan tu bukan perbincangan hati, hati-hati. Sebab ada orang dia cerita perasaan tapi kadang-kadang dia anggap itu perbincangan hati. Hati lain, perasaan lain. Sebab apa? Perasaan itu perbincangan dengan tentang nafsu, hati tentang kolbu. Jadi perasaan Nabi bergoncang waktu ni perasaan. Hati Nabi tetap. Perasaan sedih ada, hati tidak tetap. Para anbiya firm. Hati Nabi para anbiya ni firm. Kita bolak-balik goyang. Kerja naik, perasaan pun sedih, hati pun sedih, dua-dua ke laut sekali. Aku biru dia kacau, lain sekali jiwa kacau, JK. Hati-hati. Nabi pada tahun sebelum Isra wal Mi'raj itu, perasaan Nabi bergoncang. Goncang dengan kehilangan kedua-dua insan yang sangat penting dan layanan yang diterima oleh Nabi ketika Nabi pergi ke Taif. Walhal bukan siapa pun di Taif tu ada kena-mena suku sakat Nabi juga. Sehinggakan satu kenyataan dan antara salah seorang pembesar Taif tu kata apa? Lah engkau, dia kata macam tu. Tak ada orang lain ke Allah nak lantik engkau? Kalau engkau lah aku tak nak ikut lah katanya. Bayangkan dia remeh macam itu jemaah sekalian. Oh ya Allah, kita kena tahulah nak cakap. Tak tergambarlah perasaan kita ni. Tapi Nabi punya hati yang kuat. Ni beza tengok. Walaupun Nabi ada perasaan hati, hati kuat. Apa maksud hati kuat? Nabi memaafkan penduduk Taif. Tengok. Itu beza. Nabi doa kepada Allah. Malaikat Jibril AS pun turun dengar rayuan Nabi. Allah kata, Jibril kata Allah suruh perkenankan apa saja permintaan Nabi. Malaikat jaga gunung ke Taif kiri kanan standby nampuk. Kita kalau malaikat datang make-up kita geram dah, tu malaikat orang ni. Nabi tidak. Hati Nabi kuat, Nabi maafkan. Ini pun menjadi asbab kenapa tercetus juga peristiwa Isra Mi'raj, kerana Nabi walaupun diuji setara tu, hati Nabi tetap sangka baik dengan Allah. Allahu Akbar. Tak ada rasa macam tiba-tiba nak lari ke, nak ni 10 tahun ni cerita ni. Dah 10 tahun dakwah nampak macam monoton macam itu je. Orang Jawa kata tak berapa nak cannot go katanya. Maka selang beberapa tahun, yang selang setahun 2 tahun kemudian, maka berlakulah peristiwa besar ini. Disebabkan ketahanan Nabi SAW berhadapan dengan isu ini, maka berlakulah perjalanan yang mengangkat kemuliaan Nabi SAW. Jadi kita jemaah sekalian, walau sekiranya Allah perjalankan kita, tapi nak rasa susah tu, malu nak cakap tu. Bila kita ingat Nabi, kita terus lupa susah kita. Kadang-kadang kita rasa macam kita susah, Nabi lagi susah. Tapi tak apalah, kurang-kurang kalau kita melalui kesusahan, kita ingat Nabi pun susah lagi. Tapi nak bagi tahu, kalau kita boleh bertahan dengan susah, kita husnuzon dengan Allah, percayalah, kesusahan yang kita sedang hadapi itu, percayalah, akan berlaku perjalanan yang Allah akan muliakan. Ini katanya. Maka disitulah perjalanan Isra berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Kerana Nabi berada dalam keadaan yang begitu hebat, ujian perasaan, dan Allah tahu. Maka disitulah Nabi diperjalankan. Maka Jibril AS pun turun berjumpa dengan Nabi pada malam 27 Rejab itulah, pada 12 tahun, pada tahun ke-12 kenabian. Maka perjalanan yang diperjalankan, kita jemaah sekalian,
kita tidak akan berada pada satu keadaan itu stuck sampai bila-bila. Wallahi. Kan setengah orang kalau susah kan dia buntu. Tahulah, dah macam-macam dah ni, aku dah buntu. Wallahi, orang beriman tiada kebuntuan. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Tengok 10 tahun kena, selang setahun lebih je Allah panggil lah. Tahun 12 kena bayar 2 tahun. Maka peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, maka berlakulah Isra' ini perjalanan ataupun diperjalankan Nabi daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan di sini kalau kita lihat ayat yang menjadi titik tolak, yang menjadi tunggak kepada perbahasan Isra' wal Mi'raj itulah surah Al-Isra' ayat 1. Apabila seseorang hamba itu yang menyerahkan hidupnya bulat tekad kepada Allah, apa yang berlaku dalam hidup dia, maka di situlah datangnya kekuasaan Allah, maha suci Allah. Maka kita hari ini tengok susah hidup kita, ya Allah susahnya, ya Allah. Apa yang tergambar dengan kesusahan kita? Ketahuilah bahawasanya jemaah sekalian, kesusahan itu hanya membawa kita kepada terbukanya pintu kekuasaan Allah. Jangan bawa kesusahan kita kepada keadaan yang menyusahkan. Contoh, habislah aku susah ni, matilah aku. Jangan cakap gitu mas sekalian. Orang beriman tidak diajar berhadapan kesusahan dengan percakapan yang begitu. Orang beriman diajar kesusahan dengan kalam istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga dengan kalimah tasbih. Itu kalimah yang mana menjadi syariat bagi kita. Nabi ajar kalau tengok sesuatu keburukan berlaku, maka yang keluar dari lisan lafaz mulut kita adalah subhanallah. Kalau tengok pada suatu perkara yang mengagumkan, yang hebat, masya Allah. Jadi nak bawa pada subhanallah ni, tengok bila keburukan berlaku depan mata, apa yang sepatut orang beriman nampak? Kekuasaan Allah. Yang sakit berlaku kesusahan, kekuasaan Allah, kesembuhan. Macam itu. Kefakiran berlaku pada seorang hamba Allah itu, kekuasaan Allah, pertolongan. Tu maksud dia. Bukan tengok orang sakit, Allah siannya kamu. Macam itu bukan bahasa. Itu luar daripada sunnah Nabi. Nabi tak ajar sian kamu ni lah, kamu ingat balik dosa-dosa kamu tu. Allah dia taji kawan kat situ. Itu untuk diri sendiri boleh jemaah sekalian. Kalau mengiazah orang sakit, tak usah cakap begitu, disikunya kita. Kalau kita sakit tak apa, menong ni dosa-dosa kafarah ni. Kalau orang sakit, terus nampak kesembuhan Allah, nampak kekuasaan Allah. Bagi semangat, kau jangan bimbang, kuasa Allah bersama dengan kamu kalau kamu sabar. Percayalah, yang ada hanya Allah. Tu. Sakit ni bermula tiada. Ni tauhid masuk. Bermula tiadanya sakit. Sakit diadakan untuk menguji keimanan. Apabila kesakitan datang, dikembalikan sakit kepada empunyanya, maka datanglah kekuasaan yang dinamakan kesembuhan. Tapi ustaz, dah lama saya sakit tak sembuh-sembuh tu. Itu nama keraguan. Habis Ustaz, kalau lama sakit tak sembuh-sembuh, apa halnya Ustaz? Sebab kita hamba. Layaklah sakit lama. Cuma ubah je pahaman. Memang Allah jadikan aku ni untuk sakit. Udah, terima saja kesakitan, ikhtiar tanpa ada keraguan. Kalau tak boleh A, B, B, C, D, E, E, F, lantak sampai berapa. Yang penting, nampak Allah sembuhkan. Kalau berubat sekali sembuh pun sama, Allah sembuhkan. Tak ada sekali sembuh, jadi ni jadi kat mana buat ni? Tu kat satu tempat tu, itu power tu. Beratus orang datang macam gini datang. Tahu nampak orang, tak nampak Allah. Dia nak tahu nampak tak nampak ni, maksud nampak tu dengan ilmu. Apabila Allah bukakan hijab, dia nampak kekuasaan Allah. Yang pertama sekali, hati dia tenang berhadapan susah. Dia sakit, dia tak resah. Satu perkataan dinamakan susah tidak merasa resah.
Ini perkataan hikmah dalam perjalanan Nabi Isra' ni. Tengok, nak merasai kekuasaan Allah, apa berlaku? Allah bedah, hantar Jibril AS bedah dada Nabi, bersihkan jantung Nabi. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Imam Abu Daud Al-Fattani, dia menceritakan perbahasan ni, rujukan, tuan-tuan boleh rujuk kitab. Bedah dada Nabi, keluar jantung, basuh air Zam-Zam, lalu dimasukkan dua perkara ini. Ini penting juga, kalau ada masalah, dua benda ni mesti kena ada bersama kita. Nabi dimasukkan, kita usahakan. Apa dia? Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Maka bila ada masalah, jangan lari daripada jalan ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu, kerana pada ilmu itulah akan dapat hikmah. Jadi kata-kata hikmahnya yang saya nak bacakan ini adalah: susah tidak merasa resah. Belum tentu susah itu resah, belum tentu senang itu tenang. Macam mana tu nak faham? Belum tentu susah itu resah, belum tentu senang itu tenang. Tenang, resah bukan perbincangan tentang luaran. Tenang, resah perbincangan dalaman. Susah, senang perbincangan luaran. Boleh jadi luarnya susah tapi dalamnya tenang. Boleh jadi luarnya senang, dalam dia resah. Jadi ciri yang Allah pilih seseorang itu apabila dibukakan hijab daripada kesusahan, dia sabar, kemudian dia yakin dengan Allah, maka dibukakan hijab untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau lihat kepada surah Isra ayat 1 itu, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan ataupun yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekeliling untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Nampak? Maka kesusahan atau kehidupan kita ni jemaah sekalian, satu je, apa kita nampak pada susah? Ada nampak kuasa Allah? Kalau tak nampak, Piramli kata 3 kali Jumaat pergilah kata. Kan Piramli kata, nampak tak ni? Tak nampak. Tu nama kena bersihkan hati tu, kena bedah hati, bedah. Sebab tu apa pula perjalanan, kalau kita lihat Nabi SAW kita bila diperjalankan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka mestilah melalui tarik ilmu. Sebab tu kalau kita ada masalah jemaah sekalian, dan bukan tunggu ada masalah, sebenarnya masalah ni memang hidup ni. Hidup ni memang masalah. Sebab apa? Sebab kita bukan hidup kat sini. Kita nak balik ke tempat asal kita, Darul Akhirah, kampung akhirat kata Allah. Itulah tempat asal-usul Nabi Adam AS. Khair. Kita lalu azan dulu kah? 1 minit lagi. Oh, bunyi ni 1 minit lagi. Okey, baik. Maka daripada surah Al-Isra ini jemaah sekalian diperjalankan, maka persiapan untuk diperjalankan untuk merasa kekuasaan Allah. Kita ni nak rasa kekuasaan Allah bagaimana nak rasa? Mesti dengan ilmu, tarik ilmu, kemudian dengan hikmah. Ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Macam mana apa hikmah ini? Amalkan ilmu. Amalkan ilmu, dapatlah hikmah. Yuktil hikmata man yasha. Al-Baqarah 269. Maka perjalanan ilmu dan hikmah, tengok bekalan. Bila nak diperjalankan dalam perjalanan yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah sepanjang Isra', kemudian di-mi'rajkan daripada langit pertama hingga langit ke-7, maka dua bekalan ini menjadi bekalan utama. Itulah ilmu dan hikmah. Jadi kita nak hidup dalam perjalanan hidup dunia ini jemaah sekalian, maka ilmu dan hikmah menjadi bekalan. Baik, kita berhenti seketika dan beri laluan kepada azan.
La haula. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana zidna wa ba'as maqama mahmud innaka la tukhliful Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khair. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi. Sekarang kita masuk pada fasa kedua perbincangan dan kita akan habiskan terus pada fasa ketiga. Kurang lebih sama pukul 9 boleh? Boleh dah? Insya-Allah. Allahu akbar, 9.30 tu luar biasa diperjalankan ini. Amin. Insya-Allah kita habiskan topik ni secepat mungkin. Insya-Allah. Malam ni ke ada kambing golek ke kot-kot lah, kot-kot kan. Dia kata insya-Allah, insya-Allah. Saya ceramah dekat Sungai Dulang, Bagan Datuk. Pengurusi dia bagi tahu, "Ustaz, malam ni ada udang galah." Tu udang galah kita habis awal kata. Dia dekat Sungai Dulang tu, ujung tu memang tempat udang kan. Tapi tak apa, kita sambung sikit. Baik. Maka kita masuk fasa kedua dan kita tengok fasa ketiga. Kedua ni saya tak bermasuk untuk cerita detail satu-satu sirah dia. Tapi kita pergi pada intipati sedang berlaku tu apa. Okey. Baik. Jadi kita cerita dulu yang fasa satu kedua ni, ini masalah. Dimasukkan tengok bagaimana Allah Ta'ala selesaikan masalah hamba-Nya. Itulah Nabi SAW. Ke mana tempat nak pergi? Kan kita kan ada masalah, mesti ada tempat nak kita, orang kata di bahasa moden sekarang apa? Healing. Nak menghealing. Jemaah sekalian, Nabi SAW diperjalankan dengan perjalanan masalah yang sangat berat. Wallahi kita takkan mampu berada pada masalah itu. Seberat-berat masalah kita, masalah Nabi lebih berat. Pening kepala Nabi, manusia biasa Nabi pening 2 kali ganda pening, dilipat kali ganda. Itu para anbiya. Sebab apa? Sebab mereka adalah kekasih Allah. Dia macam contoh, kita pun kita nak faham macam mana kekasih Allah tapi diuji sekuat itu, Ustaz. Kenapa ya? Macam tak teli kan? Kalau sayang kan kita macam berhati-hati, kita belai-belai kan? Okey, mari kita fahamkan dan sudut hukum akal ya. Sekarang kita berbangga tak kalau kita ada kenderaan ataupun alat yang dia panggil durability, sustainability. Oh, ini motor ni cakap jalan mana kita kedah. Boy. Ni kereta ni bulletproof. Try tembak tengok. Ini kereta ni boleh air tu kedah habis. Apa nama Mercedes tu? Dia macam G-Wagon. G-Wagon 1.2 million. Tu nak dapat tu. Amin ya rabbal alamin. Doakanlah tuan-tuan, kawan-kawan dia boleh bawa kita. 1.2 million. Saya tengok dia punya apa hal 1.2 juta ni. Rupanya dia kata banjir, senyum je jalan. Lopak, hutan off-road, on-road, air, lumpur, cakaplah apa. Bangga tidak? Tukang buat tu bangga tidak? Bangga. Tukang pakai bangga tidak? Bangga. Begitulah Allah yang maha besar. Apabila Allah sayang seseorang tu, Allah kata dia ni diujilah macam mana, dia tetap setia dengan aku. Itulah para anbiya. Tu maksudnya, padanlah kena uji tu, Ustaz. Ya. Makin tinggi ujian tu, maka makin tinggi kedudukan dia. Ambil SPM. UPSR dah tak ada dah. Start SPM sekarang ni. Depa pun pening UPSR. Tak ada, Ustaz. SPM. Naik diploma. Naik degree. Naik master. Naik PhD. Kalau ngaji pondok pun sama lah, walaupun tesis itu tetap ada ujian dengan guru. Talaki kita, guru akan bagi ujian tertentu. Makin tinggi ujian guru, makin dekat dia dengan tok guru. Maka begitulah. Cuba lihat ke mana Allah bawa Nabi. Ini penting. Ini penting jemaah sekalian. Allah bawa Nabi ke masjid. G2G, government to government. Tapi kerajaan langit
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tengok betapa masjid ni sebenarnya tempat healing yang paling ampuh. Cuma kita datang ni kena tahu niat bahawa memang datang ni memang macam mana Nabi diperjalankan untuk selesai masalah. Sungguh jemaah sekalian, datang masjid selesai masalah. Nakal juga tu, nakal tu. Ya ustaz, nambah salah nampaknya. Itu kamu yang bermasalah. Selesai masalah macam mana? Kerana masjid adalah pusat tenaga. Pusat tenaga jemaah sekalian. Mata kita tak nampak ya. Kalau nampak ni rasa tak nak balik, tak nak keluar, duduk dalam ni. Antara terjemahannya di Makkah, tawaf. Tawaf. Tawaf itu membawa satu gambaran penjanaan tenaga. Anti clockwise kan? Semua yang menjana tenaga semua bentuk anti clockwise. Dynamo ke, nak bersihkan ke, washing machine ke, tak kisahlah bentuknya macam mana pun, dalam turbin dia semua pusing macam tu. Cuma kita tak adalah tawaf kat sini, tapi HQ-nya Mekah. Tapi kaitannya samalah. Bila masalah yang paling utama apa dalam hidup ni? Hati yang resah. Itulah masalah dia. Kenapa boleh selesai masalah? Hati dah selesai. Itu masalah luar tak selesai, selesaikan je lah. Bila hati dah tenang, selesaikan masalah dengan senang-senang. Pelan-pelan Allah bagi ilham. Yang jadi masalah, hati kita resah. Bila hati resah, benda tak ada masalah pun buat masalah lagi. Apa senyum-senyum? Beli aku ke? Ada orang tu senyum. Kita bau geram tengok orang senyum. Beli aku lah tu. Dengar. Tapi kalau hati senang, orang marah kita senyum balik. Ini caranya. Sebab masalah yang besar, sebab ceritanya kesedihan. Semua masalah luar yang berlaku, kenikmatan yang berlaku, kesan dia nanti pergi ke hati. Jadi masjid adalah tempat yang paling penting untuk kita jaga. Dan ini saya bagi nasihat kepada orang-orang yang Gen Y, Gen Z, Gen W, X, Y, Z. Dah Z dah kan. Semua Gen muda ni. Mentaliti untuk pergi mengembara mana-mana jalan ke mana-mana, tapi masjid tak sampai. Rugi je mas sekalian. Rugilah. Sangat rugi. Kerana kekuatan lagi orang muda. Ingat orang muda sekarang, saya tumpu orang muda ni bukan maksud untuk orang muda saja. Dia tak semestinya. Cuma mesin ni saya tumpukan dekat orang muda. Kenapa? Akhir zaman ni misi untuk mengeluarkan orang muda. Sebab apa? Orang muda ni ada hadis. Golongan yang Allah naungi. Ada hadis. Serangan utama khusus ada. Jadi dia akan buat untuk keluar daripada masjid, biar hati kosong, hati cepat resah. Dia panggil cepat koyak. Tengok otai masih berbisa, hati steady. Daripada dulu pas sekarang steady. Orang muda sekarang baru cakap sikit koyak, mengajuk, lari. Sebab apa hati koyak? Sebab hati dia telah dicemari dengan perkara-perkara kebendaan. Hati-hati. Memang orang muda sebab gadget banyak sekarang. Kebendaan, keseronokan, benda-benda hiburan. Jadi hati dia akan rasa kosong. Jadi ini perkara penting. Nak selesai masalah, memang inilah rumah Allah. Dan kalau tak nak hidup bermasalah, tetaplah datang ke rumah Allah. Itu cara dia. Buktinya je mas sekalian nak tengok. Apabila Baitullahil Haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bila satu saat nanti bila dah tak ada orang tawaf, bermulalah masalah paling besar akan berlaku dalam dunia ni mas sekalian. Kalau kita nak faham, ya ke ustaz, kalau datang masjid ni ada dapat masalah. Memanglah kita tak nampak direct sebab Allah masih bagi peluang kita untuk datang. Allah ni masih tidak turunkan on the spot bala time-time itu. Tapi nak bagi tahu, kalau kita tak datang masjid, tak jaga masjid, memang masalah besar. Jadi hati-hati. Dua tempat ini yang sedang diserang habis-habisan. Sekarang ni contoh di Palestin, di Gaza sana. Mereka sedang giat untuk menghabiskan genocide, nak ranapkan semua sehingga mereka boleh conquer Palestin dan jadi kerakyatan sana dan jadi ahli karya sana. Akhirnya diorang conquer Masjidil Aqsa. Mereka sebenarnya nak masjid tu, tapi kena jadi ahli karya dulu. Nampak? Nak tunggu imam besar dia sampai. Siapa imam dia? Dajjal, Al-Masih Dajjal.
Saya kadang-kadang saya tulis satu keadaan, saya tanya, saya bagi tahu, sedajal-dajal si dajal ni mas sekalian, tetap masjid juga dia nak masuk. Aim dia nak masuk Masjid Al-Aqsa. Tu sedajal-dajal si dajal. Dia tak nak masuk Pentagon White House. Dia kata cak ayam katanya. Waktu Donald Trump jadi Mr. President dulu, dia nak bawa Pentagon dekat Masjid Al-Aqsa. Amin. Penting tak penting masjid. Jadi kita nampakkan masjid ni memang kepentingan utama tu menyelesaikan masalah. Baik. Maka jemaah sekalian, dalam perjalanan itu, dalam pertengahan ini, saya simpulkan kepada tema penting yang berlaku dalam peristiwa Isra' ni. Di sini ada satu kajian, paperwork yang mengkaji tentang Isra' Mi'raj ni. Dia pecahkan kepada prinsip keimanan dalam peristiwa Isra' berlaku ni. Dia ada 3 tema besar. Tema, dia panggil tema. Yang pertama, perbincangan tentang uluhiyat, kekuasaan Allah. Al-nubuwat, tentang kenabian. As-sam'iyat, tentang perkara yang kita tak nampak dengan mata. Dan yang keempat, tentang keperluan mempertahankan keimanan. Maka di sini, dalam peristiwa Isra' itulah berlakunya banyak peristiwa yang membawa kepada peristiwa sam'iyat yang kita tak nampak dengan mata, tetapi kita kena yakin itulah keimanan. Nabi diperjalankan, ditunjukkan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan di sini jemaah sekalian, dalam perjalanan Nabi SAW itu, maka ada peristiwa yang berlaku di sini dinyatakan secara ringkasnya. Antara dia ada banyak gambaran yang berlaku ni. Kalau di sini kajiannya ada 16. Saya ambil sikit-sikit. Yang mana antaranya menggunting lidah menggunakan gunting api neraka. Perjalanan tu, ini peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di hari akhirat. Nabi dipertontonkan. Kita tak nampak. Ini kita sam'iyat dia nama. Bercakap tapi tak amal. Ni Nabi tanya, kenapa ni wahai Jibril? Lidah keluar, potong dengan gunting api neraka. Potong tu satu hal, tumbuh balik. Potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Ni masalah neraka ni Mas Lihat. Neraka ni dia punya azab tak henti-henti. Dia jadi masalah kalau kita kat dunia ni, kalau kita sakit, yang jadi masalah kita akan berfikir bila lah nak sembuh. Tu satu. Bila dah sembuh, kita sakit balik katanya. Dia jadi pening. Padahal kita tak patut macam itu. Kita kena terima qada dan qadar Allah. Tapi nak bagi tahu dekat hari akhirat, di neraka Allah, Jahannam ini, dia punya seksa dah kena seksa, tumbuh balik, seksa lagi. Seksaan kedua makin sakit, seksa lagi, seksaan ketiga makin sakit. Itulah sampai bila-bila. Melainkan dalam hatinya masih ada iman, baru dikeluarkan. Cuma tak tahu bila. Itu kelebihan orang beriman. Walaupun ada sebesar biji sawi, iman ada dalam hatinya, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Ini Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad begitu. Lalu orang mau cakap, lega, masuk syurga juga ya ustaz. Dia macam cakap apa? Okeylah tu katanya. Kita mau cakap, awak ingat neraka ni Grand Continental katanya. Duduk dalam kereta tak ada aircon pun panas dah sekarang ni. Jangan sesekali mengrelakan, walaupun kita ni tidak sempurnanya, tapi jangan sesekali tak kisahlah, tak apalah, jangan. Itu orang putus harapan. Antaranya lagi, manusia berenang dalam lautan darah dan dibaling dengan batu, balasan orang makan riba. Dan antara lagi perjalanan Isra' ni, Nabi tengok orang tua bongkok 3, perempuan yang tak amat tua. Nabi nampak. Ditanya, tu siapa wahai Jibril? Itulah dunia. Ini poin penting ni. Dunia ni waktu zaman Nabi Isra' tu, dunia ni dah bongkok 3 dah, habis. Itulah keadaan Nabi, keadaan dunia, dan Nabi melihat keadaan dunia ketika itu. Dan manusia memecahkan kepalanya dengan batu. Ini sam'iyat ni, peristiwa sam'iyat ni. Kenapa pecahkan dengan batu itu? Kerana
balasan orang yang malas mengerjakan solat. Dan di sini, inilah antara tema ataupun perkara yang berlaku, yang membawa kepada kisah sam'iyah, yang menunjukkan bahawa wujudnya balasan Allah itu. Jadi peristiwa Isra' ini menanamkan dalam hati juga bahawasanya perkara-perkara yang Allah telah janjikan tentang balasan syurga dan neraka itu wujud, jemaah sekalian. Dan tentang kekuasaan Allah SWT, Allah SWT telah memberikan sifat ihsannya kepada Nabi SAW. Antaranya adalah, jemaah sekalian, dalam hadis Abu Khari ini, mafhum hadis, umat Nabi Muhammad SAW ni, ini satu benda harapan yang besar lah. Kita syukurlah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Setiap ganjaran kebaikan digandakan 10 pahala, sedangkan setiap kejahatan hanya dikira 1. Begitu juga setiap niat yang jahat tidak akan dikira dosa, dan sebaliknya bagi niat yang baik akan diberikan 1 pahala. Saya alhamdulillah Allah izinkan sempatlah berkhidmat dengan almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Beliau kata apa? Kita ni kan kalau masuk neraka juga ni jahat sangat, katanya. Dia cakap bawa gitu. Sebab apa? Hantar bayang. Ni dalam menceritakan tentang Yaumil Mizan. Ada satu Yaumil Mizan, hari pembalasan, hari timbangan. Almarhum pakar waktu itu dia menceritakan tentang titian sirat. Waktu itulah saya melihat, dan bila beliau menterjemahkan perbahasan tentang timbangan ni, satu harapan yang cukup besar datang ke hati saya, dan mudah-mudahan hati jemaah sekalian. Almarhum kata apa? Dalam hadis ini, setiap timbangan kita nanti, semua dosa pahala akan dizahirkan dalam benda, dan kiraan pahala bagi orang beriman, orang Islam atau umat Nabi Muhammad SAW, 1 kebaikan 10. 1 kebaikan 10. 1 kejahatan 1. 1 kejahatan 1. 1 kebaikan 10. Niat jahat dapat dosa? Tidak. Niat baik dapat pahala? Dapat. Bayangkan, ni kisah ihsan Allah. Baik, maka almarhum pun buat satu analogi untuk kita nampak. Dia kata apa? Ini salah faham kita tentang dosa pahala. Ini antara peristiwa Isra' yang perlu kita perhalusi tentang dosa pahala. Kanan kita pahala, kiri kita dosa. Kanan 1000 pahala, kiri 999 dosa. Kalau ikutkan ni, kalau timbangan tu 1000 pahala ni, dia bawa buat berapa? 100 je kebaikan. Kejahatan dia 999 ni, jahat benar ni kata. Agak-agak sama banyak ni. Berat mana jemaah sekalian? Ini almarhum kata ni, 1000 pahala, 999 dosa. Berat mana? Pahala. Masuk mana? Syurga. Kiraan dosa pahala. Itu sebab tu kita dilarang untuk membuka aib orang, nak menerakakan orang. Sebab kita tak tahu accumulate pahala dia berat ke atau dosa dia berat. Walaupun beza sikit mas sekalian, berat sikit dia pahala, maka syurga bagi dia. Sebab kiraan adalah yang mana berat. Habis Ustaz, yang 999 ni jadi apa? Allah ampunkan dosa dia. Itulah ihsan Allah Ta'ala. Tengok, bagaimana pula 1000 pahala, 1000 dosa, 999 pahala. Berat mana? Pahala ke dosa? Dosa. Kemana dia? Neraka mas sekalian. Berderah darah kita tu. Itu yang kita tak tahu ni. Kiri kanan ni tak tahu mana berat. Maka di sinilah perbincangan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang sipi-sipi, maka antara yang perbincangan diletakkan serban, maka beratkan sikit timbangan pahala, syurga. Itulah waktu itu hanya Nabi saja yang boleh jadi syafaat. Waktu itulah, kan? Dan di sinilah perbincangan antara kelebihan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka jemaah sekalian, janganlah kita berputus asa dengan kebaikan. Dan jangan, sebab tu datang jangan kira berputus asa. Sebab tu iblis dia akan serang dosa yang paling besar sekali, yang boleh memadamkan seluruh pahala. Dosa apa jemaah sekalian? Syirik. Iblis pun tahu game ni. Dia tahu, ni kan aku bagi-bagi ni kang, dia minta ampun kang, dah ampun dah katanya. Baik aku nak buat manusia ni syirik. Sebab tu kita kena faham benar tentang iman ni jemaah sekalian, dan selalu minta ampun atas kesalahan dosa yang utama itu juga. Baik, maka jemaah sekalian, dan peristiwa inilah Isra dan Mi'raj pertengahan ini dan penutup kita bawa pada yang akhir. Dan di sini ada satu misi penting berlaku. Berjumpalah Nabi SAW dengan para anbiya semuanya hinggalah langit yang ketujuh jemaah sekalian. Yang pertama jumpa bertemu mula-mula dengan Nabi Adam AS, kemudian Nabi Isa AS, langit kedua, ketiga Nabi Yusuf AS, langit keempat Nabi Idris AS, langit kelima Nabi Harun AS, langit keenam Nabi Musa AS, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Ini nubuat. Sebelum nak berjumpa ketika di Masjidil Aqsa tu, sebelum nak di Mi'rajkan, Nabi menjadi imam kepada semua Nabi dan Rasul. Itulah nubuat. Itu kemuliaan. Baik. Maka di sinilah datangnya satu syariat ketika berada di langit ketujuh dan berada di Sidratul Muntaha. Di sini kalau kita simpulkan, Nabi diperjalankan dan dimi'rajkan untuk mendapat syariat solat melalui kebesaran Allah. Hati-hati jemaah sekalian, jangan ada pahaman yang mengatakan bahawasanya Nabi naik ke langit jumpa Allah. Jangan. Ini hati-hati, ulama tak syarah macam itu. Itu akan jadi tajsim. Habis naik tu jumpa. Yang pertama, ulama mensyarahkan inilah kemuliaan Nabi. Dijadikan di bumi tetapi boleh naik ke langit. Langit kejadian yang besar. Langit ni ketika dijadikan langit, dalam surah Al-Ahzab, saya tak silap saya, ayat 72. Kalau ikutkan tanggungjawab Allah nak bagi bukan kat manusia, dekat langit dan bumi. Langit bukan langit, ada langit yang kita nampak ni, ini atmosfer 7. Langit ni luas. Bayangkan seluas-luas langit, Allah muliakan kerja Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Itu maksud dia. Akhirnya benarlah bahawa Nabi Muhammad SAW adalah insan yang Allah muliakan mengatai semua kejadian yang lain. Itu yang kita faham. Di situ dapat cahaya sahaja. Ketika di Sidratul Muntaha, ada hadis di sini, mafhum hadis, ditanyakan, adakah kau melihat? Tidak, cahaya saja. Bermaksud bukan berjumpa Allah sebenarnya, tetapi hendak diperjalankan mengambil mandat yang besar melalui kekuasaan Allah di situ. Hati-hati. Nanti kalau anak tanya, mak, Mi'raj tu Nabi naik langit, Allah kat langit je mak, kata. Sudah katanya. Entah mak mana tahu. Ya kot. Sudah katanya. Jangan. Lepas tu dia cakap, dah tu mak, yang kita doa tu tadah tangan tu ke langit tu, kenapa? Sudah lagi. Goyanglah aku nak jawab ni katanya. Itu isyarat. Sujud bumi, isyaratnya dahi. Sujudlah ke bumi. Isyarat bagi sujud adalah bumi. Isyarat bagi doa itu adalah langit. Ketinggian, kemuliaan. Kita minta pada kekuasaan yang agung. Itu maksud dia. Sama juga dengan kalau kita nak faham dengan akli, kita meminta kan. Meminta, orang yang meminta, dia merendah. Bukan sebab kita berada dekat atas, betul tak? Orang duduk bawah situ, dia minta macam ni. Kita bukan berada di atas. Ataupun kalau sama level dengan dia pun, sebab dia tak tolong cik. Kalau kita ada kat atas dia waktu tu, tak ada. Tapi tak tolong cik. Sebab apa macam gitu? Merendahnya dia. Isyarat kepada tawaduk itu. Tu maksud dia. Kenapa gini? Itu isyarat merendah, dan Nabi pun doa begitu. Baik. Maka jemaah sekalian, disimpulkan pada fasa kedua ni, maka ni kata kunci. Tadi Nabi ada masalah, Nabi diperjalankan untuk menambahkan lagi iman yang dah sedia bertambah. Iman Nabi tak turun, naik sentiasa, diperlihatkan lebih yakin. Maka ini kata kunci jemaah sekalian, pegang baik-baik.
Orang tanya, bila Allah nak tolong? Pernah dengar tak soalan ni mas sekalian? Bila lah Allah nak tolong saya ni? Jangan. Sebenarnya sesungguhnya jemaah sekalian, Allah telah mensyariatkan satu syariat yang mana semua orang layak untuk dapat pertolongan Allah melalui solat. Selagi mana kita solat, selagi itulah pertolongan Allah sampai pada dia. Tak ada kabel-kabel lain tuan-tuan. Semua direct kabel. Ud'uni astajib lakum. Salat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sedang bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat syariat itu jemaah sekalian. Dan itulah kekuatan yang Nabi bawa balik daripada Mi'raj. Nabi bawa solat. Kesan dia apa jemaah sekalian? Lepas tu Nabi turun pada Baitul Maqdis, balik pergi Masjid Haram, bagi tahu dekat sahabat semua. Kemudian dah Nabi dapat semangat luar biasa. Saya simpulkan, orang yang solat, orang yang semangat. Akhirnya semangat Nabi, ketika Nabi hijrah, datang syariat Al-Ghazwah, berperang. Rupanya mas sekalian, dengan solat itu membawa kejayaan yang luar biasa. Betul lah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi malangnya kita, ada orang cakap, dah solat dah ustaz, takkan apa ni solat je. Ada orang kata takkan solat je boleh berjaya, kena usaha juga. Kita tak nampak bahawasanya solat itulah usaha yang paling utama sebelum usaha-usaha yang lain. Maka hari ini kembalikan rasa semangat kita, rasa seronok kita. Sebenarnya setiap orang ada kabel direct dengan Allah, iaitu solat. Melalui Rasulullah SAW yang dapat syariat tanpa perantara Jibril alaihissalam. Tengok ni mas sekalian. Cuma lihat betapa besarnya hikmah solat ni. Sebab tu ada apa-apa masalah, rakaatain. Nabi kata rakaatain, 2 rakaat saja. Ada masalah jangan tercari-cari apa nak buat. Buat apa? Rakaatain. Ada masalah 2 rakaat solat, solat mutlak ke, solat hajat ke, sujud dan doa, ya Rabb, aku susah, perjalankan aku daripada susah ke senang. Boleh gunakan ayat ni jemaah sekalian. Dan jangan pandang remeh dengan solat. Barang siapa yang melihat solat ini perkara kecil, Allah akan besarkan masalah dia. Barang siapa yang melihat solat ini besar, Allah kecilkan masalah dia. Itulah yang Nabi dapat. Ini syariat yang besar. Beruntunglah, bersyukurlah kita ada solat sebagai pertolongan Allah. Jadi jangan tanya lagi bila Allah nak tolong. Sebenarnya Allah tolong dah dengan solat itu. Surah Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat, sesungguhnya ianya amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang bagaimana khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yani yang yakin dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi jemaah sekalian, akhir kalam daripada saya, menjadikan peristiwa Isra' Mi'raj ini jangan jadikan ia sebagai halua telinga jemaah sekalian. Jadikanlah ini sebagai titik tolak untuk kita bangkit daripada apa saja masalah yang sedang kita hadapi hari ini, ataupun kita nak membangkitkan semangat orang lain jemaah sekalian. Jadikan Isra' Mi'raj sebagai inspirasi yang paling utama. Iaitu dengan masalah tadi, kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sam'iyatnya, iaitu janji Allah benar. Kita simpulkan perjalanan yang berlaku tu, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah benar. Kalau Allah tolong, Allah tolong. Kalau Allah bayar, Allah bayar. Janji Allah benar. Maka jangan takut untuk yakin dengan Allah. Jangan takut untuk kita bergantung 100% dengan Allah. Kemudian jaga solat ni dengan sepenuh-penuhnya. Bagaimana jaga? Jaga di tempat yang Allah berkati. Itulah masjid. Jaga di tempat yang Allah berkati mas sekalian. Maka insya-Allah kita akan nampak impaknya macam mana dalam hidup kita. Bagaimana Allah jadikan pertolongan yang hebat kepada Nabi SAW, begitu juga Allah boleh datangkan pertolongan kepada kita, insya-Allah mas sekalian. Dan kesimpulannya mas sekalian, dalam perbahasan Isra' wa Mi'raj ini mas sekalian, ada yang membincangkan dalam satu hadis maupun hadis, saya baca sikit dalam riwayat hadis Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di atas pintu syurga
tertulis sedekah akan dikalikan menjadi 10 kali lipat. Ini pun satu perkara yang mesti kita kena sematkan dalam diri kita. Sedekah itu 10 kali lipat, itulah kebaikan tadi, infak sedekah. Maka jemaah sekalian, hari ini bila kita nak tahu bagaimana, kita yakin ke tidak, kita akan berkejar-kejar untuk jadikan pahala. Banyak perkara yang kita ada, kita jadikan pahala. Tidak ada maknanya dunia ini tanpa pahala. Banyak harta, tiada pahala, dia akan jadi bala. Banyak harta, tanpa pahala dia akan jadi bala. Banyak masa tak jadi pahala, sama jadi bala. Jadi banyakkan pahala melalui amalan yang ada. Jadi amalan yang besar ni adalah infak, sedekah jariyah. Jadi jemaah sekalian, maka pada malam ini untuk menyatakan keyakinan kita, saya dipahamkan masjid kita ni akan membuat satu pembaruan lagi. Maka mari sama-sama meyakini tentang apa yang telah Allah janjikan melalui peristiwa Isra' ni, dengan menginfakkan sebanyak-banyaknya segala kerja yang perlu dibangunkan melalui masjid kita ni. Yang kata nak buat lebih kurang macam Masjidil Haram juga kat sini katanya kan? Bukan? Nak tukar kapet Raudah. Orang pun kata, Ustaz, kita kena tawaduk lah Ustaz, masjid zuhud je lah katanya. Jawapan, ya ke tawaduk kita tu? Kita kena keluarkan ke tempat yang kita gunakan untuk ibadah. Sepatutnya bukan untuk nampakkan kepada Allah. Sebenarnya nak latih diri kita untuk ibadah, do the best, buat yang terbaik. Dia bukan ala kadar. Jadi kalau ada duit, kita kena all out untuk buat yang terbaik, beri yang terbaik. Apa saja yang ada pada masjid, beri yang terbaik. Saya pernah datang lama dah dulu sebelum PKP. Saya nampak perubahan tempat ni. Dulu rasa tak ada aircon ni, tak ada dulu sliding ni rasanya. Saya lama dah kan. Ni kena baru juga dah. Baru 4 tahun baru 3 tahun kan. Baru. Ni pun baru juga ni. Jadi mari kita jaga tempat yang mana menjadi keberkatan di kawasan ini. Tempat ni di mana yang diberkati, inilah tempat ni. Jadi masuk duit sini, maka Allah berkati kita seluruh Korea sini jemaah sekalian. Wallahu alam. Tu saja, minta maaf terlebih 15 minit. Saya janji pukul 9 tadi. Tapi Haji kata gaji 9.30, tapi saya tak berani. Yang lain pandang macam tu. Ustaznya macam-macam tu. Ya, boleh. Tapi apa pun, itulah sikit sebanyak jemaah sekalian. Apa saja yang boleh saya kongsikan, saya boleh kongsikan. Atas kekurangan saya mohon ampun maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan, sokongan datang imarahkan majlis pada malam ini. Kalau kita boleh kekalkan pada setiap malam, sementara kita nak warm up untuk menuju Ramadan ni jemaah sekalian. Kalau malam-malam sini kita imarahkan, Masya Allah, Tabarakallah, kita bolehlah menghidupkannya. Start daripada start malam ni, teruskanlah jemaah sekalian. Biar kita hidupkan suasana Ramadan itu, supaya bila Ramadan kita dah pun ada dalam suasana tu jemaah sekalian. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada pihak pengurusan, jawatankuasa masjid, nazir semua, jawatankuasa muslimin muslimat dan hadirat yang bersama-sama dengan kita pada malam insya-Allah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma wa zugna fahma. Allah faqina fid din wa alimna bitakwil. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Wahhab. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperjalankan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, Engkau perjalankanlah kami juga ya Allah, daripada kesusahan kepada kesenangan ya Allah. Perjalankan kami daripada kesakitan kepada kesembuhan ya Allah. Perjalankan kami daripada sempitnya rezeki kepada lapangnya rezeki ya Allah. Perjalankan kami daripada kemaksiatan kepada ketaatan ya Allah. Ya Allah, perjalankan
kami ya Allah sungguh-sungguhnya ya Allah daripada dunia kepada akhirat dengan perjalanan yang Engkau redai, Engkau rahmati ya Allah. Kemudian Engkau perjalankan kami untuk kami kembali kepadamu ya Allah dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, kembali kepadamu ya Allah dengan mendapat rahmat-Mu, keampunan-Mu ya Allah, perjalanan yang Engkau redai sehingga kami masuk dalam syurga Firdausi tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Kau bebaskanlah Baitul Maqdis ya Allah dari cengkaman Zionis ya Allah. Kau hebatkanlah kekuatan umat Islam di akhir zaman ya Allah. Kau lantiklah kami semua yang hadir malam ini, semua yang hadir akan datang ya Allah, sebagai penjaga rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kembalikan kekuatan umat Islam di akhir zaman ya Allah. Persiapkan kami untuk membangunkan kekuatan Islam di akhir zaman ni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik. Wallahu alam, saya serahkan kepada